Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Hari ini kita akan belajar tajuk Hargai Bumi Kita, Sains tahun 6. Standard kandungan 9.1 iaitu bahan buangan dan standard pembelajaran 9.1.4 menakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara berhemah dan juga 9.1.5 memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan yang lestari. Untuk subtajuk yang pertama, kita akan belajar tentang kesan buruk bahan tidak terbiodegradasi. Cuba kamu perhatikan grafik ini. Okey, ilustrasi ini menunjukkan sebuah kawasan bandar yang di mana di situ ada terdapat sebuah kilang dan juga pusat komuniti masyarakat iaitu kawasan perumahan dan juga pasar. Okey, jika dilihat di sini, ini adalah kilang dan kilang tersebut mengeluarkan sisa toksik. Sisa toksik ini dibuang ke dalam sungai. Okey, untuk pengetahuan kamu, sisa toksik adalah sejenis bahan tidak terbiodegradasi. Pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang bahan tidak terbiodegradasi iaitu satu bahan yang tidak akan terurai, yang sukar untuk diuraikan. Jadinya bila sisa toksik ni dibuang ke sungai, apa akan jadi agaknya? Okey, kemudian kalau kita lihat di sini, ada seseorang individu yang membuang sampah ke dalam sungai. Adakah kamu rasa amalan tersebut baik? Saya tak nak anak-anak murid saya ada yang melakukan perbuatan yang sedemikian. Okey, mari kita lihat kesannya. Okay, kesan yang pertama saya nak tunjukkan. Apabila sampah tidak dibuang ke tempat yang sesuai, okey, dia akan memenuhi longkang-longkang ni. Dan apabila longkang ni penuh, maka akan menyebabkan masalah yang pertama, iaitu banjir kilat. Okey, dia akan menyebabkan banjir kilat. Okay, masalah yang kedua ialah apabila amalan pembuangan sampah yang tidak teratur, dibuang merata-rata, maka akan menjadi satu tempat kawasan pembiakan Aedes. Okay. Kalau kamu nak tengok di sini, dia nampak macam landfill, tempat pembuangan sampah. Tapi sebenarnya, ini bukan tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah tidak ada di kawasan yang dekat dengan perumahan. Kebiasaannya jauh daripada kawasan perumahan orang ramai. Okay, ini sebab kawasan sampah adalah tempat tumpuan pembiakan Aedes. Okay, dan apabila pembiakan Aedes, ada banyak nyamuk Aedes, maka mungkin akan menyebabkan demam denggi kepada penduduk. Ancaman demam denggi kepada penduduk. Okey, penyakit. Kemudian, yang ketiga. Okey, daripada tadi kamu dah nampak kan tentang pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Okey, sisa toksik ini akan menyebabkan pencemaran. Okey, pencemaran air. Okey, air ni pada sungai ni bertasik ni terdapat ikan-ikan dan hidupan di dalamnya kan. Okey, lihat seseorang sedang menangkap ikan di dalam sungai ni. Kemudian ikan-ikan ini akan dibawa ke pasar. Okey, apabila dijual di pasar. Apabila ikan-ikan ini dijual di pasar, apa akan terjadi? Ikan-ikan ini telah tercemar oleh sisa toksik ni. Okey, ikan tercemar dijual di pasar. Kemudian ikan itu akan dimakan oleh manusia. Apa akan terjadi selepas itu? Akan menyebabkan penyakit. Okey, inilah akibat yang ketiga. Daripada segi pencemaran tu akan menyebabkan penyakit kemudaratan kepada manusia. Okey, mari kita lihat kesan seterusnya. Okey, dalam kehidupan kita sekarang memang dah banyak produk-produk yang menggunakan aluminium, kaca dan kertas. Okey,
Dalam carta palang ni dapat dilihat bahawa dia kata kat sini untuk menghasilkan produk aluminium kalau misalnya tenaga yang membuat produk baharu daripada bahan mentah daripada bahan asal aluminium ni tenaga yang digunakan adalah sangat tinggi. Kalau nak buat aluminium hanya menggunakan bahan kitar semula, tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan aluminium ni rendah. Kemudian lihat pula kaca. Kaca juga begitu. Jika nak buat produk baharu daripada bahan mentah, daripada pasir yang baharu, tenaga yang akan digunakan untuk menghasilkan produk adalah lebih tinggi berbanding jika kita nak buat produk baharu kaca ni menggunakan botol-botol kitar semula. Lihat pula kertas. Kalau kita nak menghasilkan kertas daripada bahan mentah iaitu pokok-pokok, tenaga yang akan kita gunakan adalah lebih tinggi berbanding jika kita mengitar semula kertas-kertas surat khabar yang ada dan sebagainya untuk dijadikan kertas yang baru, tenaga yang digunakan adalah lebih rendah. Jadinya, jika menggunakan bahan-bahan mentah untuk aluminium, kaca dan kertas ni, tenaga kesannya ialah tenaga pembaziran menyebabkan pembaziran tenaga. Daripada apa yang saya dah bincangkan tadi, kesan buruk ni ada 4 lah. Yang pertama tadi banjir, yang kedua akan menyebabkan pencemaran, sama ada pencemaran air, pencemaran udara dan sebagainya. Dan yang ketiga akan menyebabkan masalah kesihatan. Ingat tadi tentang Aedes, nyamuk Aedes. Dan yang keempat tadi adalah akan menyebabkan pembaziran tenaga. Ingat 4 kesan buruk ni. Kita beralih pula kepada topik yang kedua iaitu bagaimana kita nak mengamalkan satu pengurusan bahan buangan yang efektif. Macam mana? Kita ni memang dah gunakan aluminium, plastik, kertas dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak mengamalkan pengurusan bahan buangan ni dengan lebih sistematik? Kita menggunakan secara berhemah. Bagaimana caranya? Mari kita tengok. Amalan yang pertama yang kita boleh lakukan ialah kita bolehlah bahan buangan yang hendak kita buang hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Ini akan memudahkan pekerja pengurusan sisa pepejal menguruskan sampah-sampah kita. Jadinya tak adalah sampah-sampah yang tertinggal, terjatuh dan sebagainya yang bakal mencemarkan alam sekitar. Amalan yang kedua, sebelum kita nak buang sisa pepejal tu, kita kenalah hendaklah diasingkan, bahan buangan hendaklah diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. Mengikut tong-tong pada kitar semula ni kan. Tong-tong kitar semula ni dia ada pelbagai jenis warna, ada kod warna dia kan. Cuba nanti kamu cari apa maksud warna-warna bagi setiap tong kitar semula tu. Ada untuk kaca, ada untuk kertas sahaja, ada hanya untuk plastik sahaja. Amalan yang ketiga yang kita boleh lakukan ialah kita perlu gunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Terutama kalau di rumah kita yang kita nampak minyak masak tu. Minyak masak kita jangan buang terus kat dalam sinki. Kita ambil satu bekas, kita simpan, kumpulkan dahulu sisa-sisa minyak masak ke dalam satu bekas. Kemudian bila dah penuh, jangan buang. Sebenarnya, untuk pengetahuan kamu, sisa minyak masak ni kita boleh jual semula. Kita pun akan dapat duit. Pergi ke tempat kitar semula, kamu jual semula minyak yang telah digunakan. Minyak yang telah digunakan ni boleh digunakan semula untuk buat sabun dan sebagainya. Alat pencuci dan sebagainya.
Okey, jangan kamu buang ke dalam sinki. Bila kamu buang ke dalam sinki akan menyebabkan tersumbat, pencemaran dan sebagainya. Tu yang tak elok tu. Kalau bahan kimia pun begitu juga. Okey? Amalan yang keempat, kita boleh buat bahan buangan sisa makanan boleh direbutkan dan dijadikan baja kompos. Baja kompos ni sesuai untuk tanaman kita. Sisa makanan ni contohnya macam sisa-sisa yang sisa sayuran, nasi yang dah basi, kita boleh gunakan untuk menjadikan baja kompos. Caranya kamu lihat di sini. Yang pertama, mula-mula masukkan ke tanah dalam plastik berlubang. Okey, sediakan satu bekas lah. Dalam tu bawah tu ada lubang. Letak tanah. Kemudian masukkan sisa makanan dan gaul. Siram dan air, biarkan selama 4 hingga 5 minggu. Okey, jadinya setiap minggu gaulkan tanah tu, siram dengan air bagi mengekalkan kelembapan tanah. Selepas 4 hingga 5 minggu, sisa makanan telah reput dan boleh jadi baja kompos. Jadinya simpan. Boleh jadi baja kompos. Mudah kan? Amalan yang kelima. Amalan yang kelima ni kita buat amalan 3R. Okey, ini dapat mengurangkan longgokan bahan buangan di persekitaran. Contohnya 3R ni apa? R, reduce. R satu lagi, reuse dan recycle. Reduce ni kita untuk kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Contohnya kita gunakan beg gitar semula. Sekarang pun dah ada amalan macam kalau kita pergi Tesco ke apa, kita gunakan beg Tesco. Kita akan dapat penjimatan kalau kita gunakan beg dia lah kan. Woven bag tu. Okey, kalau misalnya kita gunakan plastik, kebiasaannya dia akan minta kita bayar 20 sen, betul? Okey, jadinya itu adalah amalan untuk reduce kan, untuk mengurangkan penggunaan beg plastik. Bawa beg plastik sendiri daripada rumah. Itu lebih menjimatkan. Kemudian kita boleh amalkan reuse, guna semula. Okey, guna semula dengan mempelbagaikan bahan buangan. Contoh ni tayar buruk. Tayar buruk dah tak boleh guna lagi kan? Jadinya tayar ni dijadikan pasu bunga pula. Tak dibuang, tapi dijadikan pasu bunga. Dah tak perlu lagi beli pasu bunga. Gunakan tayar buruk sahaja. Boleh juga gunakan botol-botol plastik dan sebagainya untuk buat pasu bunga. Cuba kamu pesan kat mak dan ayah. Bila nak menanam pokok, tak payah pakai pasu bunga, tak perlu beli pasu bunga. Gunakan bahan bekas-bekas yang ada di sekeliling rumah. Kita reuse semula, guna semula. Okey, dan yang terakhir sekali kita recycle. Kita recycle ni ialah kita semula bahan buangan menjadi produk yang baru. Okey, recycle ni produk-produk macam kaca, kertas dan sebagainya kamu kumpulkan dan pergi ke pusat kita semula. Di sana, di pusat kita semula, mereka akan mengitar semula bahan-bahan ni untuk dijadikan produk yang baru. Jadinya kita akan mengurangkan tenaga yang digunakan untuk menghasilkan produk yang baru. Okey? Okey, cikgu ringkaskan apa yang telah cikgu perkatakan tadi, amalan pengurusan bahan buangan. Okey, yang pertama, kamu boleh buat bungkus kemas plastik bahan buangan. Lepas tu yang kedua, pengasingan sampah mengikut jenis bahan. Yang ketiga, buang cecair dalam bekas khas. Dan yang keempat, buat baja kompos, hasilkan dari sisa makanan. Dan yang kelima, amalan 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Mari kita amalkan anak-anak. Untuk topik yang ketiga, kita nak sentuh tentang pengurusan bahan buangan secara terancang. Okey, pengurusan sampah secara terancang. Okey, cikgu nak terangkan. Kalau dekat Melaka ni, pengurusan sampah ni dilakukan oleh syarikat SWM. Kan ada lori sampah yang selalu datang dekat tempat kita kan. Kalau di taman saya hari Rabu dan hari Sabtu, 2 kali dalam seminggu.
Okey, jadinya syarikat itu yang menguruskan sampah-sampah kita. Okey, syarikat itu yang pertama, syarikat tu bawa lori sampah. Okey, dia akan bahan buangan ni dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Ini setiap 2 hari dalam seminggu. Okey, setiap taman ada. Okey, kemudian yang kedua, okey, di pusat pengumpulan sampah, apa yang dilakukan? Bahan buangan diasingkan mengikut jenis yang boleh dikitar semula dan tidak boleh dikitar semula. Okey, kena asingkan. Okey. Kemudian diasingkan, susah kan nak asing-asing. Kalau kita dah siap-siap asing, mudahkan pekerja-pekerja ni menguruskan sampah-sampah tersebut. Kita dah mengurangkan tenaga mereka untuk menguruskan sampah kita. Jadi sebab itulah saya suruh kamu uruskan isi sepepejal tu dengan baik. Okey, dia asingkan. Kamu lihat kat sini. 3. Yang ketiga, bahan buangan yang boleh dikitar semula dipadatkan dan dihantar ke kilang proses untuk dijadikan bahan baru. Contohnya kertas, plastik, logam dan kaca. Ni tempat kilang memproses bahan buangan yang baru. Okey. Yang tak boleh diproses, okey. Yang keempat, bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula dibakar di dalam incinerator bersuhu tinggi. Okay, sisa daripada incinerator dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Okey, jelas di sini. Saya harap kamu dah faham dah bagaimana susu galur pengurusan sampah secara terancang. Sebab tu kita jangan buang sampah merata-rata. Okay, kita buang di tepi sungai ke, di kebun-kebun ke, sebab kita perlu menguruskan sampah ni secara terancang. Okey anak-anak, cikgu harap kamu dapat sesuatu daripada apa yang cikgu ajarkan hari ini.